Tahukah anda bahawa penyakit gout ini sering terjadi kepada kaum lelaki yang berada dalam lingkungan umur 30-an dan ke atas? Dan perempuan juga boleh mengalami masalah ini terutamanya selepas putus haid atau menopause. Dan tahukah anda bahawa walaupun penyakit gout dianggap sebagai penyakit keturunan, terdapat ramai pesakit gout yang tidak mempunyai sejarah keluarga yang mengidap penyakit ini. Gout sebenarnya dikelaskan sebagai penyakit arthritis yang berpunca daripada pengumpulan asid urik pada sendi dan tisu lembut di sekeliling sendi, terutama pada kaki. Gout menyebabkan keradangan, kebengkakan dan kesakitan yang datang secara tiba-tiba pada sendi, terutamanya sendi-sendi yang besar, langsung membataskan pergerakan pesakit itu. Biasanya, serangan gout hanya akan membabitkan satu sendi pada satu ketika. Punca gout. Penyakit gout ini terjadi akibat dua faktor, iaitu akibat asid urik yang berlebihan di dalam badan dan akibat asid urik yang tidak dibuang dengan berkesan daripada badan. Asid urik yang berlebihan ini menyebabkan pembentukan kristal berbentuk jarum pada sendi, iaitu punca sakit gout. Ia juga boleh terbentuk di bahagian lain dan akhirnya boleh menyebabkan batu karang dalam buah pinggang. Asid urik biasanya akan mendap pada sendi ibu jari kaki. Tetapi, ia juga boleh terkumpul pada sendi lain seperti belakang kaki, buku lali, lutut, pergelangan tangan, siku dan jejari tangan. Pengumpulan asid ini boleh menyebabkan bonjolan kecil pada kulit dipanggil tophi. Pada keadaan yang lebih serius, tophi menjadi terlalu besar dan boleh pecah serta mengeluarkan bahan seperti kapur. Ketidakseimbangan asid urik ini kemungkinan disebabkan faktor keturunan, pengambilan berlebihan makanan yang kaya dengan protein, obesiti, pengambilan alkohol yang berlebihan, kerosakan buah pinggang, pengambilan ubatan tertentu seperti diuretik dan aspirin. Kekurangan air di dalam tubuh yang serius boleh memburukkan keadaan. Tanda-tanda gout. Tanda-tanda atau simptom yang menunjukkan anda mungkin didatangi gout ialah apabila anda rasa sakit pada sendi, terutamanya di sendi ibu jari kaki, lutut dan pergelangan kaki. Sendi itu akan rasa sakit apabila disentuh dan boleh diikuti oleh demam yang menggigil akibat kesakitan yang teruk. Serangan secara tiba-tiba boleh menjadi lebih ketara pada waktu tengah malam. Ingatlah, hanya rawatan yang sesuai boleh mengurangkan sakit dan kekerapan serangan yang seterusnya. Tahap-tahap gout. Mengikut kajian, gout boleh dibahagikan kepada 4 peringkat. Asymptomatic, yang tidak menunjukkan sebarang gejala atau tanda. Akut. Dalam kes ini, tanda-tanda gout muncul dengan cepat dan secara tiba-tiba. Biasanya pada tisu lembut beberapa sendi dan sakit akan hilang dengan kadar yang cepat. Interkritikal. Ini adalah fasa di mana tiada serangan gout dan ini boleh berlangsung selama beberapa bulan atau juga bertahun lamanya. Kronik. Bagi peringkat kronik pula, serangan boleh berlaku berulang kali, dipanggil polyarticular gout. Pesakit akan berasa amat sakit, kejang dan kaki mungkin berubah bentuk, bengkak, merah dan panas termasuk demam. Kategori kronik yang sudah teruk pula boleh berlaku kerosakan ginjal, hipertensi dan batu karang. Hyperurisemia. Kebanyakan pesakit gout mempunyai kadar asid urik yang tinggi. Keadaan ini dipanggil hyperurisemia. Hyperurisemia berlaku apabila buah pinggang gagal menyingkirkan asid urik secara secukupnya atau apabila badan menghasilkan terlalu banyak asid urik. Rawatan. Ubatan pilihan utama gout ialah non-steroidal anti-inflammatory drugs, colchicine atau glucocorticoids. Rawatan jangka panjangnya pula ialah terapi anti-hyperuricemic. Walau bagaimanapun,
Amalan pemakanan yang betul mampu membuat perubahan kecil dalam mengurangkan aras plasma asid urik. Adakah anda rasa anda juga mungkin mengidap gout? Berusahalah membuat perubahan melalui diet pemakanan yang rendah protein. Elakkan makanan tinggi purin yang berasal daripada sumber protein. Hadkan pengambilan sardin dan ikan bilis. Pengambilan daging hendaklah dihadkan kepada 1 hidangan sehari dan jangan makan organ dalaman seperti buah pinggang, hati dan otak. Sayuran seperti asparagus, kekacang, pis, cendawan, bunga kobis dan bayam boleh diambil secara berhemah. Banyakkan minum air kerana ini dapat membantu penyingkiran asid urik. Juga elakkan pengambilan alkohol. Diagnosis. Untuk mengenal pasti gout secara tepat, ujian mikroskopi dijalankan bagi bendale yang disedut daripada sendi. Walau bagaimanapun, janganlah anda risau. Jika anda mengalami tanda-tanda gout di atas, dapatkan rawatan yang sebaiknya dengan segera supaya tidak berpanjangan dan menimbulkan kesan yang lebih serius. Pada peringkat awal, dengan rawatan yang sewajarnya, hidup anda mampu pulih seperti sedia kala. Rawatan awal adalah penghilang sakit gout. Mulakan dengan pemakanan yang sesuai serta gaya hidup yang lebih sihat dan positif.